Film series. Terus kan. Okey, kita tengok soalan nombor 1 kat sini. Kalau kamu tengok soalan ni, dia cerita pasal first kali dalam SPM. Bila kita nak jawab soalan SPM kat sini, apa kita nak buat? First kali kamu kena cam topik dulu. Contoh ni 64 markah. Bahagian A. Bahagian A untuk kertas 1 ni, rajah 1 menunjukkan sebuah sektor. Kan, berpusat QR ialah tangen kepada titik kepada bulatan itu di titik R dan OPQ adalah garis lurus. Ini kita tengok secara imbasnya kamu dah tahu dah. Topik ni adalah topik pasal bulatan. Kan? Sekuatan membulat. Form 5, chapter 1. Lebih kurang. Tapi biasanya SPM dia akan combine topik sikit. Ni saya lukis semula lebih kurang. Okey. Jadi kat situ dia ada O, P, R. Untuk kertas 1 kan, kamu dalam SPM tak payahlah lukis semula. Kamu ambil je gambar itu, tak apa. Terus conteng-conteng kat gambar tu je kat kertas soalan tu kan. Okey. Maklumat, cuma first kali yang penting kamu kena label kan. Kadang-kadang gambar macam ni je dia tak label. Kita labelkan dulu. Okey. Diberi bahawa luas segitiga. Tu ada gambar segitiga OQR. OQR adalah 21. Okey. Luas segitiga OQR sama dengan 21. Kemudian QR sama dengan 12. QR ni sama dengan 12 kat situ. Soalan dia, hitung sudut POR. POR dalam radian. 4 markah ni dia bagi, sudut ni. POR kita letakkan dah sebagai, labelkan dia sebagai theta. Labelkan sebagai theta. Jadi maklumat yang pertama kita dapat, yang pertama ni adalah segitiga, luas. Kita akan gunakan dulu yang ini. Untuk apa? Luas segitiga adalah lebar darab, panjang darab lebar ataupun lebar darab panjang tapak darab tinggi sama. Ini saya letak kat sini sebagai ini. Kalau tengok untuk sukuan ni adalah dia punya jejari, radius. Okey. Jadi luas dia adalah sama dengan 1/2 darab dengan 12 R. Dapat 21 kat situ. Jadi kita akan dapat R kat sini. R sama dengan 21 per dengan 6. CP3 boleh kecilkan jadi 3.5. Kan? Ni 7 bagi 2. Betul kan? 3.5. Okey. Jadi bila kita dah ada R sekarang ni, kita boleh dah gunakan dia untuk mencari sudut. Sebab nak cari sudut ni, dua kaedah nak guna. Pertama, kalau dia bagi panjang lengkok, kita boleh guna S sama dengan R theta. Kalau dia bagi luas sektor, kita boleh guna luas area sama dengan 1/2 R square theta. Kalau dia tak bagi panjang lengkok, dia tak bagi luas, kita kena guna trigonometri. Yang ni kita tengok, yang ni ada tak? Ada bagi luas sektor? Tak ada. Ada dia bagi panjang lengkok? Tak ada. Jadi kena pakai apa? Trigonometri. Kalau trigonometri maksudnya, saya keluarkan segitiga tu kejap. Simple, segitiga saja. Sudut kat sini. Ini 12. R kita dah dapat 3.5. Jadi kita boleh gunakan apa? Bertentangan bahagi bersebelahan, kita boleh pakai tan. Okay. Tapi memandangkan dia nak dalam unit radian, first kali apa kamu buat, kamu kena tukar kalkulator kamu mod tu kepada rad. Mod kalkulator kamu tu kepada rad. Kemudian tekan je lah. Tan theta sama dengan 12/3.5. Jadi theta adalah tan negatif 1, 12/3.5. Ambil kalkulator tekan. Kita tekan. Saya pun tak tekan lagi ni. Tekan. Itu tak boleh. Jari tak detect. Sekejap Okey radian kat sini. Okay, biasa tekan ni. Shift tan. Okey 12 3.5. Oh okey. Dapat 1.287 1.287. Dapat jawapan kita terus Dia tak payah dapat degree dah. 1.287 sebab kita pakai mod rad. Terus dapat jawapan 4 markah. Ni kita buat ni dapat 4 markah. Jawapan highlightkan. Apa dia tanya, highlightkan. Itu jawapan kita. Bila kamu dah dapat jawapan, jangan lupa labelkan dekat gambar rajah sebenar semula. Sudut dah dapat 1.287.
0.287. Takut soalan selepasnya kalau susah lah. Kan? Kita tak tahu benda dah ada. Okay? Tapi saya rasa senang soalan lepas tu. Dia bagi apa? Luas kawasan Blorek. Senang. Kan? Jadi ni A dah siap. B. Luas kawasan Blorek. Luas kawasan berlorek adalah sama dengan, idea dia adalah kita ambil luas segitiga tolak dengan luas sektor. Lukis lebih kurang je. Tapi idea paling senang untuk luas adalah lukisan. Luas segitiga dia dah bagi 21. Luas sektor kita perlukan sudut. Ada tak sudut? Ada. Ada tak jari? Ada. Dua-dua ada dah. Jadi kita masukkan formula saja. 1/2 R kuasa 2 theta kita tadi 1.287. Ini bonus sebab tu markah dia kamu tengok. 2 markah sahaja. Okey. Terus saja. Jadi kita terus tengok jawapan kita. Ambil kalkulator tekan. 21 tolak dengan, yang ni kita tekan 0.5 senang. 1/2 0.5 3.5 kuasa 2. Kemudian darab dengan 1.287. Dapat jawapan 13.12. Okey. Unit kita letak kat situ cm kuasa 2. Okey. Habis. 6 markah pertama kan. Belum lulus. Belum lulus. 6 belum lulus. Kita nak cari lulus dulu. Okey. Itu soalan pertama boleh kan. Kita teruskan. Yang mana tak sempat baru masuk tu boleh screenshot. Screenshot dengan saya punya channel sekali. Tu boleh tengok semula rakaman. Okey. Saya teruskan ya. Baik. Nombor 2. Jalan Oh, nombor 3, nombor 2 kat sebelah. Bermain ni soalan ni. Okey. Nombor 2 kat sini. Nombor 2, kalau kamu lihat soalan dia melibatkan apa? Jom tengok. Pusing. Jimat kertas. Okey. Nombor 2 kat sini. Tengok soalan dia adalah berkenaan. Kalau lebih kurang saya tengok contoh dia punya gambar rajah tu. Ini saya rasa topik dia adalah geometri koordinat. Kita teka-teka dulu. Jadi dia ada bagi koordinat. Okey. Dalam exam kamu tak payahlah lukis semula gambar rajah ni. Sebab ini adalah kertas 1. Kalau kertas 2, kamu digalakkan lukis semula. Sebab kita tak hantar kertas tu. Okey. Kita tengok sini. Titik. Sini dia ada titik. Ini ada titik A. Kosong -3. Sini ada S. Sini persilangan dia ada E. Sini T. Kemudian ujung ni B. 12, 0. Okey. Apa maklumat dia bagi? Macam biasa kita label takat mana yang boleh dulu kan. Rajah 2 menunjukkan garis lurus ST. Bertemu garis lurus AB di titik E. Maksudnya itu titik persilangan. Titik S terletak pada paksi Y. Jadi kita boleh dapatkan S tu. Itu pintasan Y. Tulis persamaan AB dalam bentuk pintasan. Senang. Okey, untuk pengetahuan kamu sebelum kita jawab. Bila dia minta, dia kata persamaan. Jadi walaupun satu markah, saya tulis kat sini kan. Persamaan garis lurus ada 3 jenis. Yang pertama, kalau dia minta dalam bentuk arm. Kita kena buat dalam bentuk arm AX campur BY campur C sama dengan 0. Fokus untuk bentuk arm ni biasanya dia sama dengan 0. Fokus dia sama dengan 0. Dan biasanya bentuk arm ni tiada pecahan. Maksudnya tak cantik je, tak ada pecahan. Tapi kalau ada boleh tak? Boleh sebab fokus utama sama dengan 0. Fokus utama dia dengan 0. Tapi dicantikkan dengan menghilangkan pecahan dia. Okey. Nombor 2, kita panggil dia bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan iaitu Y sama dengan MX tambah C. Hari ni yang favourite selalu pelajar buat. Yang mana M kita ni adalah kecerunan. Boleh didapati dengan menggunakan 2 formula. Iaitu formula pertama Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Atau M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X.
Okey, bila kita ganti masuk, kita boleh dapat C semula iaitu juga adalah pintasan Y. Di sini. Ini kita panggil dia jenis kecerunan. Yang ketiga, yang ini yang soalan ni nak. Kita panggil dia bentuk pintasan. Bentuk pintasan macam ni. Dia bentuk pintasan dia adalah X per dengan A campur Y per dengan B sama dengan 1. Saya lupa fokus tadi, Saya lupa bulatkan fokus. Okey, bentuk kecerunan fokus dia adalah sama dengan Y. Sama dengan Y fokus dia. Bentuk pintasan fokus dia adalah sama dengan 1. Okey, apa saja orang yang ada bawah ni X ni, kita panggil dia ini adalah pintasan X. Kalau bawah Y, ini adalah pintasan Y. Okey, kalau ada berlaku pecahan, kita kena songsangkan pecahan tersebut. Nanti kita tunjuk contoh. Jadi kat sini fokus kita. Dia minta apa? Bentuk pintasan. Jadi sebab tu 1 markah. Okay, jawapan kita macam mana nak buat? A. Kita terus buat pintasan, kita terus jawapan kita X. Siapa pintasan X? 12 per 12. Okay, campur dengan Y. Siapa pintasan Y? Negatif 3 per negatif 3. Sama dengan 1. Cuma tak cantik sebab apa? Ada simbol 2 bertemu. Ting, 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 ting. Sini tak boleh. Jadi kat sini kita cantikkan jadi X per 12 tolak Y per 3 sama dengan 1. Jadi kamu akan faham sebenarnya negatif ni bukan formula asal. Negatif ni adalah 3 punya dicantikkan. Okay. Ini kita panggil dia persamaan dalam bentuk pintasan. Ini 1 markah je. Tak banyak markah dia. Okay. Jadi tadi saya bagi tahu apa jadi kalau dia punya pintasan dia berlaku dalam bentuk pecahan. Contoh contoh ini contohlah. Untuk saya ambil kertas lain kejap. Lagi contoh kejap Okey, kita ambil contoh macam ni lah. Katakan dia bagi satu garisan, dia buat macam tu. Yang ini dia buat sebagai 3 per 2, yang ini negatif 1 per 4. Contoh. Kan? Jadi dia kata buat persamaan dalam bentuk pintasan. Apa kita buat? Langkah pertama kita buat isi X dengan Y dulu. Mana pintasan X ni? Negatif 1 per 4 ni kita tulis dia negatif 1 per 4 ni atas. Dia jadi macam tu. Nampak? Kemudian campur dengan pintasan Y. Kita letak T per 3, 2 ni atas. Sama dengan 1. Jadi persamaan pintasan dia akan jadi negatif 4X campur 2 Y per 3 sama dengan 1. Kamu tengok nampak macam ni bentuk pelik. Fokus kita adalah sini. Kadang-kadang dia letak. Tapi biasanya dia tak letak lah. 1/1. Ada setengah soalan dia letak untuk menunjukkan persamaan ini bentuk pintasan. Ini yang kadang-kadang apa cikgu kan macam mana nak ambil dia punya pintasan, dia pergi buat kira ganti kosong tak payah. Maksudnya kalau dia kamu nampak sama dengan 1 ni, maksudnya orang yang duduk sebelah X ni adalah pintasan X yang mana kita ambil bawah dulu per atas. Okey? Ini kadang-kadang jumpa dalam kertas 1. Kita teruskan soalan ni. Soalan B pula dia minta apa? Soalan B kat situ dia bagi cari koordinat E. Cari koordinat E Okey. Bila dia suruh cari koordinat E kat sini, kamu tengok dia bagi kat situ ada persamaan yang diberikan. Tengok Untuk B, dia bagi 2AE sama dengan EB. Okey? Cari koordinat E. Ini kita boleh gunakan pembahagi tembereng garis yang melibatkan A, B dan E. Macam mana nak buat? Kita buat satu garis. Kita buat satu garis, kita letak 3 orang tu, siapa yang terlibat? A, 0, negatif 3. B, 12, 0. Tengah-tengah siapa? E, tak tahu. Kita letak XY. Dan kita perlu dapatkan apa? Nisbah dia. Macam mana dapat nisbah? Nisbah senangnya dapat. Kita potong ni, huruf kita kumpulkan dengan huruf. Contoh saya potong AE, saya pindahkan ke bawah. Yang ini akan jadi 2/1. Jadi maksud dia apa? EB 2 bahagian, AE 1 bahagian. Dia macam tu. Jadi kita boleh buat EB 2 bahagian, AE 1 bahagian. Sekarang kita dah boleh buat pembahagi tembereng garis.
Formula apa pakai? Kita gunakan teknik. Dia minta ID main sejahtera Adam ke? Okay, kita gunakan teknik kat sini iaitu teknik silang. Saya akan guna teknik silang yang mana dalam teknik silang saya akan cross kat sini. Saya akan ambil X letak sini sama dengan, sini letak Y sama dengan. Kemudian saya akan cross. X, kita akan crosskan X. 0 darab 2, 0. Campur 12 darab 1, 12. Bahagi dengan hasil tambah. Dua-dua ni adalah 1 campur 2, 3. Kita dapat X kita 4. Okey. Y pun sama. Kita cross Y. Negatif 3 darab 2, negatif 6. Campur 0 kali 1, 0. Bahagi dengan hasil tambah dia, 3, kita akan dapat Y kita negatif 2. Jadi koordinat untuk E kita adalah 4, negatif 2. Dah dapat, cuba plotkan kat sini tengok logik tak logik. 4, negatif 2 cantik. Nampak? X positif, Y negatif cantik. Okey, maka siaplah kita punya jawapan untuk B. Markah 2 je. 2 je markah dia. Okey. Seterusnya soalan C. Diberi ST serenjang dengan AB. Cari pintasan Y bagi ST. Dia tak minta semua, dia minta pintasan saja. Okey. Bila dia kata serenjang. Ini serenjang. C kan. Serenjang perpendikula. Maksudnya formula kita adalah M1, M2 sama dengan negatif 1. Ini formula untuk serenjang. Okey. Mana M kita? Yang ini adalah kita punya, kita kena dapatkan keturunan AB. MAB kita. Dapat keturunan AB, dapatlah keturunan untuk ES ni. Okey, jadi saya akan dapatkan keturunan AB dulu. Berapa keturunan AB? Kita boleh guna formula apa? Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi kita akan dapat jawapan negatif 3 per dengan 12. Akan dapat kat sini 1/4. Okey. Kalau AB 1/4, maksudnya keturunan ES adalah sama dengan, terbalikkan 1/4 akan jadi 4, positif akan tukar jadi negatif. Formula ni menjadikan dia tukar simbol dan diterbalikkan. Okey, jadi keturunan kita kat sini adalah negatif 4. Jadi macam mana kita nak cari pintasan Y? Kita boleh gunakan macam-macam. Salah satu cara dia, kita boleh buat persamaan untuk garis lurus cara keturunan. Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapat C nanti. Okay, Y saya masukkan koordinat kita negatif 2. M kita dah ada negatif 4. X kita situ 4 tambah C. Jadi saya akan dapat kat situ adalah C sama dengan negatif 16 pergi 11 jadi positif. Jadi kita akan dapat 14. Soalan tanya, cari pintasan Y. Jadi pintasan Y jawapan kita C sama dengan 14. Tak payah koordinat sebab dia minta pintasan Y, kita bagi nombor saja. Okey, ini contoh soalan. Kamu tengok sebenarnya kalau kamu tengok, perhatikan betul-betul sebenarnya. Yang 3 markah ni paling pendek jalan kerja. Ada 1 tak kira lah. 2 panjang sikit, yang 3 markah pendek. Sebab dia dah gunakan benda kat atas tu. Markah dia diambil di atas. Okey. Jadi soalan kedua ni lagi sekali kita akan dapat 6 markah. Jadi 6 campur 6, 12. Belum lulus. Belum lulus lagi. Masih lagi dalam terkapar-kapar mencari kelulusan. Okey. Kita teruskan. Seterusnya soalan nombor 3. Okey. Nombor 3 ni agak mudah lah. Yang ini yang pelajar suka. Iaitu cerita dia pasal apa? Fungsi. Fungsi. Yang ni bonus nak bagi ni 6 markah ni. Tapi jangan silap. Jangan careless lah. Walaupun benda topik bonus, jaga-jaga. Okey. Untuk nombor 3 kat sini. Soalan dia diberi fx. Bila fungsi biasanya, langkah pertama kita tulis semula fungsi dalam bentuk kurungan dulu.
Fx sama dengan A tolak Bx. Tulis something. Soalan A dia minta apa? F songsang. F negatif 1 X dalam sebutan A dan B. Dua markah boleh congak terus. Iaitu kita boleh tulis jawapan dia. Kat sini kita boleh tulis jawapan dia. Okay? Ataupun nak buat jalan kerja pun tak apa. Kalau buat jalan kerja biasanya kita akan jadikan dia Y sama dengan A tolak BX kat situ. Kita tukar tempat. Kita akan dapat BX sama dengan A tolak Y. Ni tukar tempat. Jadi kita akan dapat X sama dengan A tolak Y per B. Tulis jawapan dia kat sini. Dia akan jadi sebab X akan jadikan A tolak X per B. Sebab tu yang ni lebih cantik lah. Dua markah. Kalau boleh congak terus pun tak apa. Okey. B, nilai K dan nilai M. Jika diberi kat situ F negatif 1, 14 sama dengan negatif 4 dan F5 sama dengan negatif 13. Yang ini kita gunakan gantikan masuk saja. Kita gantikan masuk saja. Kat sini F inverse masuk kat sini. 14 apa? Ganti tempat X. Jadi saya akan jadikan situ A tolak dengan 14 per dengan B sama dengan negatif 4. Soalan pertama F5 ganti kat atas. X gantikan dengan 5. Kita akan A tolak 5B sama dengan negatif 13. Yang ini kita boleh buat persamaan serentak untuk dapatkan A dan B. Nak buat persamaan serentak saya akan susun ni dulu. Jadi A tolak 14 sama dengan negatif 4B. Susun bagi cantik. A campur 4B sama dengan 14. Pergi susun bawah ni. A campur 4B sama dengan 14. Tak payah buat. Tekan kalkulator terus saja dapatkan AB. Pakai persamaan serentak yang melibatkan mod equation kamu tu yang unknown 2. Okey. Terus ambil kalkulator cuba buat tengok apa dapat. Sini 2, 3. 2, 3 dah siap. Okey. Cuma kat sini saya tak faham kenapa dia buat K dengan M. Mungkin salah print soalan ni. K dengan M dia bukan K dengan M sebenarnya. Dia A dan B. Tak ada K dan M pun soalan ni kan. Okey. Buku ni buku baru ni. Dia kalut-kalut buat. Dia print salah. Jadi kita kena, sebab kita record ni, kita sampaikan kepada pembuat buku ni. Iaitu syarikat Mahir kan. Tolong betulkan huruf AB ni kan. Bukan KM. Okey. Kita terus pergi dekat soalan seterusnya. Ini berapa markah ni? 6 juga. Jadi dah dapat 18. 18 belum lulus. Target 30. Kan? 30 confirm lulus. Dengan anggapan kertas 2 kosong markah. Tak sonoh betul. Kan? Okey. Tak apa. Kita tengok. Yes. Nombor 4 pula kan. Nombor 4. Kita pergi dekat soalan nombor 4 kat situ. Topik favorite juga. Kuadratik. Persamaan kuadratik kan. X kuasa 2 campur 4. 3X campur K sama dengan kosong. Dengan keadaan K adalah pemalar, mempunyai punca-punca. Dia ada punca satu kat bawah. Punca-punca dia adalah P dan juga 2P. Yang mana dia bagi syarat kat situ. P tak boleh kosong. P tak boleh kosong. Okey. Soalan dia. Cari nilai P dan nilai K. Okey. Soalan A Cari 4 markah best ni. Okey, jadi apa nak buat? Dia simple je. Kalau soalan tu ada kuadratik kat atas, kita kena jadikan betul-betul dia kuadratik. Ini kuadratik pun macam ni. Ini bukan general form. Kuadratik mesti ditulis dalam bentuk general form. Bila tulis general form, kita mesti tahu dah akan dapat maklumat dia ABC siapa.
Contoh kat sini kita susun cantik-cantik lah. X kuasa 2 campur 12X campur dengan 4K sama dengan kosong. Baru jelas. A1, B12 dan C dia 4K. Ini baru namanya persamaan kuadratik. Itu jangka pertama. Dia bagi macam mana pun cerita dia, kamu kena susun bagi cantik balik. Bila dah ada A, B, C, ada punca, baru kita boleh guna formula hasil tambah, hasil tolak. Yang mana saya suruh hafal kamu, sorba porca ni, bahasa Inggeris. Sorba porca. Ini banyak ni, kuadratik banyak tolong. SOR adalah sum of root, hasil tambah. Hasil tambah punca, por hasil darab punca. Masukkan. SOR hasil tambah. P campur 2P. Negatif B, ini B ada. Negatif 12, A1 tak payah. Jadi automatik kamu tengok kat sini. Kita dah dapat P dah. 3P sama dengan negatif 12, P dapat negatif 4. Siap sebelah. Por pula hasil darab. Bila dia buat hasil darab, kita akan buat 2P darab dengan P sama dengan C kita. 4K per 1. P kita dah ada. Masukkan saja P kita 2. P kali P, P kuasa 2. Jadi negatif 4 kuasa 2 akan dapat 4K. Jadi saya akan dapat kat sini 32. 4K jadi K sama dengan 32 bahagi 4, 8. Itu jawapan bagi cantik. Oleh sebab itu, kita dapat P sama dengan negatif 4, K sama dengan 8. 4 markah. Benda penting ni. Formula ni dan ni. Ni kena ingat. Kena jadikan dia general form. Dia kata 4 markah. Laju ni formula. Okey. Ini kunci dia nak dapat ni. Seterusnya, B 2 markah je. Bila kita buat B, B hanya 2 markah. Jadi cerita dia seterusnya bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca. Apa punca-punca dia? Dia kata K campur 1, K tolak 6. Okey? Ada tak K? Ada K. Kita dah ada K. Bila kita dah ada K, kita boleh jadikan dia K campur 1, K tolak 6. Kita masukkan K kita 8 campur 1. 8 tolak 6. Sini akan dapat 9. Sini akan dapat 2. Jadi kita boleh jadikan terus. Punca adalah X. Jadi X sama dengan 9. X sama dengan 2. Jadi kita buat macam mana? Buat kurungan. Kita akan dapat X tolak 9. X tolak 2. Terus kita buat jawapan akan jadi X kuasa 2. Hasil tambah negatif 11X. Hasil darab tambah dengan 18 sama dengan 0. Siap. Itu 2 markah. Yang ni apa penting kat sini? Kamu kena tahu. Punca adalah X. Root is X. Punca adalah X. Kalau dia bagi punca, punca tu X. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk unknown, tak boleh lah. Jadikan X, susah dia cerita dia. Macam soalan ni, kalau kita nak pakai teknik ni, boleh juga sama. Boleh pakai teknik ni. Tak ada hal. Okey. Jadi kita dah sampai soalan 4. 6 kali 4, 24. Belum lulus. Satu lagi. Satu lagi lulus baru sonok buat. Bila dah lulus, nak dapat markah seterusnya, dia naik kredit sampai A. Sampai baru sonok buat. Okey. Yang kelima ni penting. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Fungsi kuadratik pula. Biasalah lepas kuadratik dia akan sambung pergi fungsi kuadratik. Okay. Nombor 5 kat situ. Diberi graf fungsi kuadratik. Patutnya persamaan ni bukan graf. Okay, tak apalah. Fx sama dengan 2. X kuasa 2 campur Bx campur 8. Sentiasa berada di atas paksi X. Turun sikit. Okey. Sentiasa berada di atas paksi X macam ni cerita dia. Macam tu. Boleh tulis, boleh lukis. Okey. Ataupun kita panggil dia sentiasa positif. Sentiasa berada di atas paksi X. Okey. Cari julat nilai B. Okey. Apa kaitan kita bila dia bagi tahu benda ni? Kadang-kadang dia bagi tahu perkataan dia sentiasa positif. Kadang-kadang dia bagi tahu sentiasa berada di atas paksi X. Kalau kamu tengok bendanya, bila dia sentiasa berada di atas paksi X, maksudnya dia tak kena langsung paksi X.
Yang ini kita panggil dia jenis punca. Jenis punca. Ada berapa jenis punca? Ada 4. Jenis punca ada 4. Yang pertama, nama dia jenis punca yang pertama adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. Yang ini dia macam ni betul ni. Ini Pak. Mempunyai 2 punca berbeza. Memotong 4 CX. Nampak? Ni cerita dia. Saya tak tulis lah. Bagi nampak bentuk dia. Nombor 2. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. CX ni. Kataan dia apa? Tangent. Menyentuh 4 CX. Menyentuh juga. Tangent juga. Yang ni. Yang ketiga. Dia kata B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Ni macam ni. Langsung tak kena. Tidak mempunyai punca. Tidak menyentuh 4 CX. Sentiasa positif. Okay. Ini kalau graf senyum. Kalau graf masam, kamu terbalikkan dah cerita dia. Okay. Yang nombor 4. Jarang-jarang. Soalan tanya. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan kosong. Yang ini dia tak boleh gambar. Dia kata kat situ, jadi punca dia kata mempunyai punca nyata. Itu saja. Dia tak bagi tahu sama atau berbeza. Nampak? Dia kata nyata je. Dia kata ada punca. Punca tu sama ke berbeza tak bagi tahu. Ini simbol dia. Ini jarang-jarang. Yang ini yang mana satu? Yang ini kita ambil mana? Yang bawah ni. Iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Itu sebab soalan dia minta apa? Julat. Iaitu ketaksamaan. Masukkan saja. Siapa B kuasa 2? B juga. Cantik. A kita 2, C kita 8, lebih kecil pada kosong. B kuasa 2 tolak dengan 64. 8 kali 8. Lebih kecil pada kosong. Okey. Jangan pindah sebelah. Habis, hancur. Kesilapan pelajar. Ini kesilapan. Kesilapan pelajar. Dia pergi buat B kuasa 2, lebih kecil pada 64. Lepas tu dia buat B 64. Lepas tu dia buat B 8. Ini. Alah. Kesilapan pelajar selalu buat benda ni. Jangan buat. Okey. Apa kamu buat? Yang ini ketaksamaan kuadratik namanya. Ketaksamaan kuadratik kita kena lukis graf yang baru, iaitu garis dan 2 punca. Bila kita faktorkan benda ni, kita akan dapat negatif 8 dan juga negatif 8 dan juga 8 sebenarnya. Ambil kalkulator, faktorkan akan dapat negatif 8 dan juga 8. Dan graf untuk yang ini saja, graf dia graf senyum. Pak? Untuk yang ini, jangan tengok nyata ni. Yang ini saja graf dia senyum. Sebab apa? A dia mamat ni. Ni akan jadi A. A dia positif senyum. Okey? Dan simbol ni lebih kecil pada kosong, maksudnya kita nak lorek kat mana? Lorek bawah. Sini. Sebab tu jawapan kita akan dapat B berada di antara negatif 8 dan 8. Ni salah. Okey? Itu kena ingat. Yang depan A ni untuk bentuk graf. Yang belakang ni untuk lorek kat mana. Tu jaga-jaga soalan simple je ni. Markah 3 dia bagi. Dia dah start naik ni. Tadi kita buat 6, 6, 6, 6. Dia dah main 7. Dia dah start dah main 7 dah. Nampak? Ini soalan nombor 5 adalah soalan key kamu. 5 soalan pertama. Saya buat 1, 3, 4, 5 lah. Kalau kamu mungkin skip ikut soalan yang kamu suka. Cari 5 dulu. Kamu jawab 5 soalan, betul semua 5 soalan tu, full mark 5 soalan. 5 je, tak banyak. 5 je. Lulus lah. Kan? Lepas tu janganlah tinggal. Maksudnya bila dah lulus dah sedap dah. Kita jalan terus. Pergi terus cari pula untuk tambah markah. Sebab tu kamu tak tahu tiba-tiba result kamu bagus. Kan? Sebab bila kita dah lulus, kan? Kita dah tak risau dah. Jadi kita jawab, yang lain tu jawab je. Kan? Itu cerita dia. Okey. B. Soalan B kat sini. Ungkapkan P dalam sebutan B jika fungsi kuadratik yang dipantulkan pada Y sama dengan P mempunyai punca yang sama. Dipantulkan pada
Y sama dengan P mempunyai punca yang sama. Ini soalan kebat ni. Okey. Jadi kamu tengok, dia kata Y sama dengan P. Dia tak bagi tahu pun Y sama dengan P tu macam mana. Tapi dia nak dipantulkan. Kan? Jadi macam mana buat? Kita lukis lebih kurang cerita dia graf tu kan? Kan? Y sama dengan P mempunyai apa dia kata? Punca yang sama. Okey. Jadi kat mana nak pantul? Kita tengok. Bila satu graf tu, tadi graf tu duduk kat atas macam ni. Okay. Bila dia pantul, dia nak jadi punca yang sama. Ni. Punca yang sama. Nampak? Punca yang sama, dia kena menyentuh paksi X. Dia kena menyentuh paksi X. Jadi macam mana kita nak buat? Nak jadikan dia menyentuh paksi X, kita kena pantulkan dia sampai dia duduk betul-betul atas line ni. Ini sebab dia pantul. Jadi macam mana pantul? Jadi antara dua ni tengah-tengah tu yang ini kita panggil paksi pantulan kita. Paksi pantulan ni adalah Y sama dengan siapa tadi? P. Okey? Sebab tu dia nak express P in term of B. Cari P dalam sebutan B. Ni kita nak buat pantulan ni. Okay? Bila kita pantulkan kat situ, dia mesti duduk atas line ni. Okay? Jadi apa kaitan kita kat sini? Sekarang ni cerita dia first kali kita kena dapatlah apa point ni? Y kita berapa ni? Titik kita panggil dia nilai minimum kita berapa ni? Macam mana dapat nilai minimum? Daripada persamaan tadi. Okey? Persamaan tadi apa kita buat? Persamaan tadi kita punya fx sama dengan 2x kuasa 2 campur bx campur 8. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita kena dapatkan dia punya apa? Titik minimum. Kita panggil nak dapat titik minimum. Macam mana dapat titik minimum? Dua formula. Pecah dua. Nak dapat titik minimum, langkah yang pertama kita gunakan formula X sama dengan negatif B per 2A. Apa benda ni? Ini namanya persamaan paksi simetri. Persamaan paksi. Formula, hafal formula dia. Kan? Jadi masukkan negatif B per dengan 2A. 2 kali 2, 4. Ini adalah persamaan paksi simetri. Okey. Jadi ambil X ni, gantikan ke atas ni, sebelah ni. Dia akan jadilah yang kita panggil dia Y sama dengan dia punya titik minimum ataupun nilai minimum dia. Gantikan yang ni ke dalam ni. Jadi kita akan gantikan akan jadi 2 negatif B per 4 kuasa 2 campur B jumpa B sekali X dia negatif B per 4 kemudian campur 8. Ini kemahiran dalam algebra je lah. Kembangkan. Jadi saya akan kembangkan kat sini akan jadi kuasa 2 negatif habis jadi 2B kuasa 2 per dengan 16. Sini negatif B kuasa 2 per dengan 4 campur 8 sama dengan Y kat sini tak muat. Kan sebab ni kena tulis bahasa sini, jangan kamu pun tulis bahasa sini. Ni sebab saya tak muat Y ni. Okey. Dah dapat benda ni, kita akan dapat ini titik dia. Jadi cuma B kuasa 2 dengan B kuasa ni kita boleh satukan dia 1/8 tolak 1/4. Berapa dapat? 1/8 tolak 1/4. Buat kalkulator akan dapat negatif 1/8 kat sini Jadi kat mana saya tulis? Sini. Negatif 1/8 B kuasa 2 campur 8 sama dengan Y. Okey? Jadi macam mana kita nak dapat? Apa kaitan dengan P tadi? Ni P kita ni. Kan? Okey. P ni adalah tengah-tengah. P adalah tengah-tengah antara apa? Antara yang koordinat kita yang tadi kita dapat ni Y sama dengan negatif 1/8 B kuasa 2 campur 8 dengan kosong. Paksi X ni Y kosong. Jadi apa kita buat? Purata. Purata. Bila purata ni tak seronok lah cerita dia, sebab campur kosong bahagi 2.
Jadi jawapan kita kat situ P sama dengan negatif 1/8 B kuasa 2 campur 8 campur kosong, saya tak tulis lah, bahagi 2. Dapatlah jawapan P kita adalah, bila kita bahagi 2 akan dapat negatif 1/16 B kuasa 2 campur 4. Siap. Dia 4 markah. Ini kebat. Okey. Kamu kena ni nak faham dia. Tak faham cerita dia sebenarnya. Kan? Dia kata pantul apa semua tu. Ni yang panjang cerita. Okey, perhatikan tu tengok. Okey. Boleh nampak saya kan? Okey. Jadi kat situ kalau kamu tengok markah dia 7. Cuma kat sini kalau kamu tak dapat buat contoh soalan kebat, dapat separuh pun tak apa. Sebab kita ada banyak soalan lagi. Kita target 30 je. Ini soalan nombor 5. Kita pergi teruskan. Kalau kamu tak sempat tengok, nanti boleh tengok record balik semula. Seterusnya kat sini kita pergi nombor 6 pula. Macam mana soalan nombor 6 dia? Tengok sebelah. Okey. Soalan nombor 6 kat sini. A. Diberi log 3K. Log 3K tolak dengan log 9K L sama dengan 2. Ungkapkan K dalam sebutan L. Ini bonus. Ini bonus 3 markah. Kenapa saya kata bonus? Dia jadi bonus sebab 3 dengan 9 ada kaitan. Kalau 3 dengan 9 ada kaitan, bonus. Sebab kita mudah untuk samakan. Tengok macam mana sama. 3. Ada kaitan sebab apa? 3 kuasa 2 sama dengan 9. Sebab tu ini kaitan. Jadi apa saya akan buat mula-mula? Saya hanya perlu kuasa 2 kan 3 ni. Untuk jadikan 9. Konsep dia apa? Saya nak samakan asas. Bila kuasa 2 ni, ini pun akan kuasa 2. Dia konsep adil dan sama pula. Kamera blur. Kamera masuk internet saya slow ni. Okey. Boleh ke? Ni biasanya dia slow kalau bila internet dia efek dekat dia punya ni. Internet dia jadikan dia slow kan. Kamu tunggu kejap nanti internet okey. Tapi saya laju ni sebenarnya. Saya pakai Unify. Tak tahulah masalah sekarang ni Unify memang problem 2-3 hari ni. Sebab yang share tu laju. Kamera pula blur. Tak apa, bagi kita follow kejap. Kamu boleh nampak lebih kurang agak-agak sikit lah. Okay. Jadi kita akan jadi kat sini log 9 K kuasa 2. Saya besarkan tulis tolak dengan log 9 L sama dengan 2. Okay. Saya besarkan supaya boleh nampak Bila dah sama asas, kita dah boleh guna hukum log. Hukum log mengatakan apa? Kalau tolak tukar jadi bahagi. Tolak tukar jadi bahagi. Jadi kita dah jadikan dia log 9 kurungan K kuasa 2 per dengan L sama dengan 2. Macam tu kan? Okey, sekarang dia nak apa? Ungkapkan K. Jadi log 9 tak nak. Log 9 kita boleh potong log 9 ni pindah sebelah. Sebab log bila pindah sebelah, dia bertukar menjadi indeks. Dia akan jadi apa? K kuasa 2 per dengan L sama dengan 9 kuasa 2. 2 ni akan naik atas. Ni dah jadi biasa. Lepas tu jawapan kita akan dapat jawapan nanti. Kita bawa ke sini Iaitu
K kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 L. Jadi K sama dengan punca kuasa kat sebelah. Dia akan jadi punca kuasa 9 kuasa 2 L. Yang mana 9 boleh keluar. Ni jawapan akhir kita. Tengok saya tulis besar sikit lah. Sebab kamera kita tak clear. Boleh nampak Adelina? Boleh nampak? Saya besarkan tulisan lah. Ya boleh cikgu. Boleh, okey. Terima kasih. Okey, ini 3 markah. 3 markah kan. Tapi kalau tadi contoh soalan nombor 5 tadi ada sangkut yang kebat tu. Yang ni cover balik. Bila cover balik, kamu dapat 30, okey cantik. 30 je lah benda pertama. Sebab kalau exam biasa kita nak 40. Tapi exam biasa 30 je target. 30 dulu. Okey. Dah dapat ni, pergi B. Buat B jadi B saya tak boleh buat sini lah. Sebab saya nak besarkan. Buat sebelah Boleh. Yang ni kita guna konsep ni. Konsep ni Okey. Ada satu lagi konsep saya lupa tunjuk. Sekejap saya tunjukkan. Ini konsep saya kuasa 2 kan. Satu lagi konsep kita gunakan pertukaran asas. Iaitu kalau kita gunakan soalan asal dia log 3K tolak dengan log 9L sama dengan 2. Okay. Kalau kita guna pertukaran asas, kita tak tukar 3 jadi 9. Kita tukar 9 jadi 3. Itu beza dia. Jadi saya akan tukarkan log 3K tolak dengan ini akan jadi log 3 per log 3. Log 3 per log 3 letak L kat atas, 9 dekat bawah. Sama dengan 2 ni pun kita kena bagi log 3. Ini biasa dalam kutip dia bagi macam ni lah. Kan? Jadi sekarang ni fokus kita pecahan ni. Log 39 berapa? Ni kat sini. Log 39 sama juga dengan log 3 kuasa 2. Potong tinggal 2. Jadi kat bawah ni dia akan jadi log 3K tolak log 3L per 2 sama dengan 2 log 3. Okey, bisa sambung pula. Ini teknik kedua kamu boleh guna. Tapi saya suka kamu guna yang atas tadi lah. Saya tunjuk juga Pecahan ada, kita darab semua dengan 2. Dia akan jadi 2 log 3K tolak log 3L sama dengan 4 log 3. Okey. Nak gabungkan kat sini semua log ni kita kena gabungkan. Ni kena naikkan ke atas. Yang ini pun kena naikkan ke atas. Dia nak gabung dia tak boleh ada orang kat depan log. Jadi akan jadi log 3K kuasa 2 per dengan L sama dengan log 3 81 3 kuasa 4. Log 3 dengan log 3 mati. Yang tinggal adalah K kuasa 2 sama dengan 81L. Jawapan akan dapat K sama dengan punca kuasa, jadi 9 punca kuasa L. Sama, jawapan dia tak boleh lari. Beza dia jalan kerja dia lah. Dia bukan nak kata jalan kerja pendek panjang, tak. Lebih mudah dibuat. Berbanding dengan, kalau ada, sebab tu kalau ada log yang ada kaitan, kita gunakan teknik tadi je. Kuasa 2, senang. Kalau pakai yang ni, teknik asal. Jawapan sama. Dia tak lari jawapan dia. Cuma kaedah tu menyebabkan kadang-kadang ada careless di tengah-tengah jalan. Ini contoh soalan A tadi. Saya pergi B pula. Boleh? Ada yang nak screenshot ke? Tak apa. Kita record tak ada masalah. Tak payah screenshot. Nanti kamu tengok semula lah. Lagi mudah. Okey, saya pergi dekat soalan B pula. Nombor 6. B kat situ. Nombor 6B, luas sebuah segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Kita lukis dulu segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Saya bagi tahu luas dia ialah 8 campur dengan set 10. Salah satu sisinya mempunyai panjang, set 5 campur set 2. Okey. Tentukan panjang sisi yang lain dalam bentuk. Okey.
Dia kata yang lain ni dalam bentuk ni pula. 5 tambah dengan B set 2. Okey. Nyatakan nilai A dan nilai B. Yang ni set. Hari apa itu? Rabu. Rabu saya buat kelas dengan kamu yang admit juga. Yang semua pelajar tu. Itu pun ada saya ajar tentang set. Tapi dia tak ada soalan. Ni soalan kebat lah. Soalan SPM. Apa maksudnya? Ni darab ni dapat ni. Betul? Ni darab ni dapat ni. Okey. Jadi kita buatlah. Set 5 campur set 2. Darab dengan A set 5 campur dengan B set 2. Sama dengan 8 campur set 10. Okey. Kita kembangkan. Bila kita kembangkan ini akan dapat ni dengan ni. Kita akan dapat saya tulis A set 5 set 5. Ni pelan-pelan kita buat. Ni kita akan dapat campur B set 2 set 5. Yang ni pula pergi campur dengan A set 2 set 5. Ini pergi sini. Dia akan campur dengan B set 2 set 2. Sama dengan ni tak payah tulis lah. Kita kembangkan lagi. Apa jadi? Set 5 darab set 5 akan jadi 5A. Campur dengan ni set 2 set 5 akan jadi set 10. Nampak? Campur dengan ni pun dia akan jadi set 10. Ini akan jadi 2B. Sama dengan okey. Jadi set 10 ada boleh gabung. Bila boleh gabung dia akan jadi macam ni cerita dia. 5A campur 2B campur dengan A campur B. Set 10. Ni kita susun je. Dua-dua ni sama kita faktorkan. Kemudian kita dah boleh suaikan. Suaikan dah. Apa yang kita suaikan? Ni ambil mamat ni. Jangan pindah-pindah. Kau pindah-pindah tak dapat. Nangis kau buat. Ni ambil mamat depan ni. Oh tak ada nombor. Maksudnya apa? 1. Jadi kat situ kita jadikan dia 5A campur 2B sama dengan 8 dan A campur B sama dengan 1. Apa kita buat ni? Persamaan serentak. Gunakan kalkulator. Kalau tak nak gunakan kalkulator boleh buat manual. Saya buat manual. 2A campur 2B sama dengan 2. Tolak. Hampus kau. Ini 3A sama dengan 6. A sama dengan 2. Okay. Bila A sama dengan 2, 2 campur B sama dengan 1, B sama dengan negatif 1. Nampak? 4 markah. Tapi cerita dia apa? Kembang-kembang je pun. Expand. Cuma set ni sebab benda baru, ramai pelajar nampak soalan ni skip. Itu rugilah. Okay. Siap dah nombor 6 ni. Dah lulus dah, kredit dah. Kalau SPM dah kredit, bukan lulus biasa, dah kredit. Silap kalau kamu dapat, tapi belumlah sebab saya sekarang ni saya target kita anggapkan sebagai kertas 2 kita kosong markah. Kertas 2 kosong. Jadi buat kertas 1 je. Tiba-tiba result bagus. Tak seronok betul. Okey, tak apa. Anggapan kena macam tu tau sebab kita tak tahu apa jadi. Sebab kamu jawab kertas 1 dulu. Masa kamu jawab kertas 1, kamu kena push cakap. Anggap kalau kertas 2 aku blank ke apa tak tahu tak. Kita push cakap mana boleh. Dapat markah cantik 30-40 tu kita dah okey dah. Tak ada masalah. Okey. Tapi takkanlah kosong kertas 2. Mesti ada markah kan. Dia tu akan tolong kemudian. Masa buat kertas 2 pun seronok sebab apa? Dah lulus. Apa jadi pun tak apa. Kita pergi terus nombor 7. Okey. Maaf apa saya punya kekangan pada saya punya apa ni Unify pula malah buat hal pula hari ni. Nombor 5. Mana nombor 7? Oh ni. Okey. Nombor 7 kat situ. Tengok. Apa cerita ni? Sekejap. Mencari. Mencari punca. Okey. Nombor 7 kat sini, kita tengok soalan dia berkenaan dengan apa. Berkaitan campur berkenaan jadi berkainan. Okay?
Dua pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan PX per dengan QX campur dengan 2. Okey. Dengan keadaan P dan Q pemalar, jika graf Y melawan X dilukis, satu lengkung melalui titik ni orang lain. Ini bukan cerita pasal ni orang lain. Satu lengkung melalui titik 18 diperoleh manakala graf, ini lebih kurang buat je. Kita panggil dia paksi yang penting. 1 per Y, 1 per X. Ini masa kumpul maklumat ni. Dilukis. Satu garis lurus dengan kecurunan 1 per 6. 1 per 6 diperoleh. Meletak je lah. M dia sama dengan 1 per 6. Okay. Oh sorry. Yang ini silap. Yang ini graf ni lengkung 18. InsyaAllah. Ayat dia kejap. Baca sekali lagi. Jika graf Y melawan X dilukis. Okey. Satu lengkung melalui 1 per 8 diperoleh. Lepas tu dia sebelum manakala tu ada tomak ninah. Saya baca tadi tak ada tomak ninah. Dia kena tomak ninah. Diperoleh. Manakala cara baca dia tu. Jika graf ni dilukis M dia 1 per 6. Baru betul cara baca dia. Cari nilai P dan Q. 5 markah dia bagi kan. Okey. Jadi maksudnya kat sini ini topik hukum linear. Yang mana yang ini jadi lengkung. Ini tak linear, ini linear. Kan? Jadi macam biasa kita buat, kita kena buat linearkan dia dulu. Linearkan dia maksudnya kat sini Y ni kita kena jadikan dia 1 per Y. Ini saya akan buat kat belas ni lah. Jadi Y sama dengan PX per dengan QX campur 2 kat situ. Saya nak jadikan apa? 1 per Y. Nak jadikan 1 per Y senang je. Ini Y per 1. Ini Y per 1 pusing. Bila kita pusing Y per 1 jadilah 1 per Y. Kalau kiri pusing, kanan pun pusing. Macam kawat. Jadi akan jadi QX campur 2 per PX. Gitu cerita dia. Okay? Dan benda ni bila pecahan, kalau ramai kat atas, bawah seorang, kita boleh pecahkan dia menjadi QX per PX campur 2 per PX. Okay? Cantikkan. Cantikkan dia akan jadi 1 per Y sama dengan Q per P campur dengan 2 per P kurungan 1 per X. Baru cantik. Daripada sini kita dapat kesimpulannya ini adalah kecerunan. Dan ini adalah pintasan. Macam tu. Okay? Jadi kat sini apa kesimpulan kita gitu? Kita dah dapat apa ni? M dia bagi. Jadi kita dah dapat satu benda kat situ. Maka 2 per P sama dengan 1 per 6. P sama dengan berapa ni? 12. Betul? Silang. P silang naik turun 12. Dapat P. Okay. Ni kosong ni. Untuk apa dia ni? Untuk nak dapatkan Q. Bila dah ada P. Masukkan koordinat kita X dengan Y ke dalam ni. Bila kita masukkan X dengan Y, kita akan dapat apa? 8 sama dengan P berapa tadi? 12. X1 per dengan Q tak tahu. X1 campur 2. Jadi kat sini kita akan dapat naik atas 8Q campur 16 sama dengan 12. Situ. Sini kita akan dapat 8Q sama dengan 12 tolak 16 negatif 4. Q dapat negatif 1 per 2. 5 markah. Okay. Konsep utama kita yang kita gunakan kat sini apa konsep utama? Melinearkan. Ni jadikan ni. Mengikut apa? Paksi dia. Kita panggil dia follow Y. Apa-apa jadi, follow aja Y. Kalau Y itu 1 per Y, 1 per Y lah kita buat. Kalau Y itu log, log lah. Okay? Ini soalan sampai nombor 7 dah. Biasanya nombor 7 dah lega dah.
Lepas tu nombor 8 ke, kita tak risau dah. Sebab apa? Dah lulus. Okey? Mana nombor 8? 9? 8 kat bawah kan? Okay. Dah masuk nombor 8. Topik dia apa? Cuba tengok. Persamaan serentak. Okey? Jadi kita pukul 11. Kita rehat kejap. 3 minit. Rehat kejap 3 minit. Kamu bolehlah pergi yang mana tak sempat breakfast tu pergi minum ke. Ambil kuih semua. Kudap-kudap biskut-biskut letak depan laptop. Okey, kita boleh sama-sama nanti. Okay, saya akan stop sekejap untuk kita punya recording. Untuk memberi kamu rehat 3 minit saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula kan. Perbincangan soalan kita. Masuk sekarang dah nombor 8. Kita pergi nombor 8 terus. Diberi titik M negatif 3 dengan keadaan M ialah pemala. Merupakan penyelesaian bagi persamaan serentak. Dia bagi Y kuasa 2 campur 2X tolak H. Tolak sama dengan 11 sama dengan 2X tolak H per 3Y campur 7. Cari nilai M. Cari nilai M. Okey. Jadi kat sini first kali apa kita buat kali ni, sebab kita ada 1, 2, 3 unknown kat sini. Ada sekali ni ada 4 unknown itu. Sekali dengan M. Kita akan pecahkan buat seperti biasalah persamaan serentak macam biasa. Jadi saya akan pecahkan ni pergi ke 11, Mamat ni pun pergi ke 11. Dua-dua orang akan attack 11. Jadi kita akan dapat Y kuasa 2 campur 2X tolak dengan H sama dengan 11. Satu lagi 2X tolak H per 3 Y campur 7 sama dengan 11. Okey. Bila dia dah bagi tahu bahawa kita nak selesaikan tu adalah M, jadi kita kena gantikan koordinat masuk. Jadi kita gantikan koordinat masuk, maka Y kita akan jadi negatif 3 kuasa 2 kat sini. Kita akan jadi 9 campur 2M tolak H sama dengan 11. Yang ni pula 2M tolak dengan H per 3 kali negatif 3 campur 7 sama dengan 11. Nampak? Dia jadi mudah kat situ. Sebab kuasa 2 dah tak ada. Okay. Jadi kita dapat kat sini, kita terus buat saja. Susun saja. 2M tolak H sama dengan 11 tolak 9, 2. Kat sini 2M campur H sama dengan 11 tolak 7, 4. Jadi dah boleh buat persamaan serentak. Kan? Markah dia 3 patutlah sikit. Okay, 2M tolak H sama dengan 2. Ni masuk sini. Saya tolak kan. Yang tinggal ni 2H sama dengan 2H sama dengan 1. Dia tak nak H pun. Dia nak M. Masuk sini. 2M tolak 1 sama dengan 2. 2M sama dengan 3. M sama dengan 3 per 2. Sebab tu markah dia hanya 3 markah. Boleh okey? Kita teruskan. Ni senang kita laju sikit dah. Kan? Nombor 8 ni agak senang sikit. Nombor 9 mana? 10. Bawah. Kan atas. Oh, atas ni. Okey. Topik apa ni? Nombor 9. Komputer saya pun dia kena rehat punya. Bila dia rehat, dia clear sikit kot. Gambar kamera dia okey sikit. Okey. Nombor 9 kat situ kita tengok. Sekumpulan 4 orang panel hakim akan dipilih daripada 2 orang guru lelaki
dan 4 orang guru perempuan dan 3 orang pengawas. Okey, jadi dia nak 4 orang. Dipilih daripada guru lelaki ada 2 orang. Guru perempuan ada 3 orang. Pengawas, oh ni kena letak guru lelaki, guru perempuan, pengawas ada 3 orang. Okey, soalan dia. Hitung bilangan cara yang berlainan. Kumpulan panel boleh terbentuk jika A, tiada syarat. Ini topik apa ni? Ini topik kita panggil dia gabungan. Kan, gabungan. Dia duduk dalam topik pilih atur dan gabungan. Okey, gabungan. Simple je soalan gabungan ni. First kali biasanya gabungan ni dia lebih kepada NCR. Okey. Jadi kita tengok, dia kata tiada syarat dikenakan. Tak ada syarat satu markah je. Maksudnya berapa orang semua? 8. Nak pilih berapa orang? 4. Dah, itu je. Itu cukup, ambil kalkulator je. 8C4. Jawapan dia 70 cara. Okey, baru satu markah je. B. Dia minta apa kat sini? Kumpulan panel itu mengandungi sekurang-kurangnya 2 orang guru. Fokus kat guru. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya 2 orang guru. Fokus kat guru. Ada tak dia bagi kita lelaki perempuan? Tidak. Jadi kita kena grupkan baru. Grup guru, grup pengawas. Grup baru. Berapa orang guru? 5. Berapa orang pengawas? 3. Sebab dia tak bagi tahu guru lelaki perempuan. Jadi kita grup guru. Tak kisah guru lelaki atau perempuan. Okey. Jadi dia kata apa? Sekurang-kurangnya 2. Apa maksud sekurang-kurangnya 2? Sekurang-kurangnya 2 maksudnya 2 ke atas. Kalau guru 2 boleh? Boleh. Kalau guru 2, pengawas pun kena 2. Sebab apa? Semua nak 4. Itu kes yang pertama. Kes kedua. Kalau guru 3 boleh? Boleh. Kalau guru 3, pengawas kena ambil seorang. Kenapa? Sebab semua nak 4. Lagi, kalau guru 4 boleh? Boleh. Pengawas tak payah. Ini kita jadikan dia kes. Ada 3 kes. Cikgu. Ya. Guru perempuan 4. 4 Guru perempuan? Oh, 4. Saya salah tadi. Bukan 3. Betulkan. 4. Jadi sini pun kamu kena betulkan. Lagi jawapan dia jadi apa? 7, 9. 9C4. Betulkan. Apa dapatnya? $126. Sorry. Terima kasih. Sebab kamu tegur. Kalau salah sampai habis. Okey. Jadi kat sini kita betulkan semula kat sini guru kita dah bukan 5 jadi 6. 6. Okey. Tapi kes ni tak ada masalah. Sebab kalau guru 2, pengawas 2. Kalau guru 3, pengawas 1. Kalau guru 4, pengawas dia tak payah. Kosong. Jadi kita akan turunkan bilangan sebenarnya akan jadi 6C2, 6C3, 6C4, pengawas 3C2, 3C1, 3C0. Darab, dapatkan jawapan semua ni, kemudian kamu kena tambah. Dapatlah jawapan akhir kita. Untuk 3 kes yang berbeza. Ambil kalkulator. 6C2 darab dengan 3C2 45 6C3 darab dengan 3C1 60 6C4 darab dengan 3C0 15. Total kita akan dapat jawapan kat sini 45, 60 campur 60. Jawapan kita akan dapat 120 cara. Okey? Itu kita panggil keadaan ke mana? Kes kita tengok kes. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya kita fokus dekat siapa. Kalau dia kata guru, kita buat grup yang baru. Kan? Kalau dia kata sekurang-kurangnya apa? Pengawas 2 orang pun sama juga. Pengawas 2 orang maksudnya pengawas dengan guru saja. Tapi kalau dia kata sekurang-kurangnya guru lelaki, kalau dia spesifik baru kita asing cerita dia.
Okey? Dia kat sini. Jadi untuk bawah ni biasanya bila binomial dia cerita dua benda je. Dia tak ada akan dia gabungan dia dua benda je. Dia jarang berlaku tiga benda. Okey? Itu nombor 9. Ya, teruskan nombor 10. Nombor 10 ni ramai yang takut. Jumpa topik ni biasanya skip. Iaitu trigonometri. Jangan cakap kamu, saya pun kadang-kadang skip topik ni Okey, trigonometri nombor 10. Selesaikan negatif tan kuasa 2x sama dengan 13 tan x campur dengan 4 tan 45 darjah. Okey. Untuk nak selesaikan, pertama kita kena dapatkan dulu dia punya persamaan am, iaitu kuadratik ni kuadratik lah. Okey, cuma ini tan 45 ada nilai kita tukar. Dan tan 45 ni kamu boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia 1. Dia tekan kalkulator lah. Jadi kat sini saya akan susun semula. Dia akan jadi kuadratik, dia akan jadi negatif tan kuasa 2x tolak 13 tan x tolak dengan 4 sama dengan 0. Tak cantik negatif-negatif ni. Jadi tan kuasa 2x campur 13 tan x campur 4 sama dengan 0. Kenapa jadi macam ni? Sebab tan Cikgu, bukan negatif 10 tan kuasa 2 ke? 10 ke? Oh iyalah. Kenapa saya salah salin soalan 2 kali? Negatif 10 Okey, sorry. 2 kali salah salin soalan ni. Negatif 10 tertinggal pula negatif 10 tan kuasa 2. Jadi kat sini negatif 10, jadi sini akan jadi 10 tan kuasa 2. Ambil kalkulator satu faktorkan benda ni, kamu akan dapat tan x dan tan x. Okey, ambil kalkulator, tapi jangan lupa tadi kita dah buat bulatan. Masa kamu buat bulatan tadi kamu dah tukar mod rad. Jangan lupa tukar semula mod kepada degree. Dia jadi lain nanti. Okey. Jadi shift faktor dulu. A kita 10, B 13, C kita 4. Kita akan dapat negatif 4 dan juga negatif 1. Dua jawapan kita dapat dari situ. Okey. Daripada dua jawapan ini, kita kena pecahkan dia kepada dapatkan sudut asas dulu. X sama dengan tan negatif 1, 4. Untuk sudut asas jangan letak negatif. Untuk negatif ni adalah sukuan nanti. Yang ini pun sama. X sama dengan tan negatif 1, 1. Sini kita akan dapat 45 darjah. Ini kita akan dapat berapa ni? Shiftan 4. 75.96 darjah. Dua-duanya tan bersifat negatif. Bila tan negatif dua-dua, maksudnya kat sini dia akan berada pada sukuan kedua dan sukuan keempat. Dua-dua sekali. Ini pun sukuan kedua dan sukuan keempat sebab tan dia negatif. Sukuan kedua formula kita adalah 180 tolak sudut asas kita. Sukuan keempat 360 tolak sudut asas kita. Sukuan kedua sama 180 tolak sudut asas kita, yang ni pula. Sukuan keempat 360 tolak 45. Maka kamu akan dapatlah, kita panggil dia jawapan akhir kita. Ambil kalkulator tolak 180 tolak dengan 75.96 104.04 darjah. Kemudian 360 pula
284.04 darjah, 135 darjah, 315. Jadi jawapan kita semua ada 4 jawapan kat sini. Kan? Ada 4 jawapan untuk penyelesaian kuadratik yang melibatkan trigonometri ni. Okey? Jadi trigo dia memang macam ni. Kamu tengok soalan topik-topik trigo dia memang agak panjang yang kerja dia, tapi markah dia tu je. Cerita dia. Okey? Boleh teruskan. Kita tengok seterusnya soalan nombor 11. Kita dah sampai 11 ni, jauh juga ni. Okey, 11. Topik janjang, topik janjang. Okey. Okey, nombor 11 kalau kamu tengok, sebuah penyedut ampagas digunakan untuk menyedut kotoran di atas lantai. Sedutan pertama mengeluarkan cecair sebanyak 36 cm padu. Kan? Okey. Dan isi padu sedutan berikutnya adalah mengikut janjang geometri. Kan? Sedutan ketiga pula mengeluarkan, okey, dia bagi yang pertama janjang geometri, dia bagi tahu. Okey, jadi terima kasih sebab dia bagi tahu, kau tidak susah nak tentukan pula. Kan? Yang pertama 36. Okey, yang kedua kita tak tahu. Yang ketiga ni dia bagi 20.25. Ini janjang geometri. Okey. Jadi soalan dia kat sini, dia tanya, tentukan nisbah sepunya janjang geometri. Ini kita boleh gunakan 2 kaedah. Yang pertama kita boleh guna kaedah formula. Yang mana ini A, ini T3. Jadi kita boleh guna kaedah formula yang mana Tn untuk janjang geometri adalah AR N tolak 1. Kita boleh guna formula kita yang mana T3 sama dengan AR2. Jadi kita boleh dapat lah T3 kita 20.25. A kita adalah 36 dan R tak tahu. Jadi kita boleh pakai kalkulator kita. Kita selesaikan saja, ambil 20.25 bahagi dengan 36. Okey, bahagi dengan 36. Kemudian punca kuasa. Kita akan dapat jawapan R kita adalah 0.75. Ini jawapan untuk A. Pakai formula je, simple. Itu kaedah satu lah. Satu lagi kaedah, kita boleh gunakan kaedah punca kuasa. Tapi untuk soalan ni tak sesuai lah. Contoh, saya tunjuk jugalah. Kaedah punca kuasa kita boleh dapat orang tengah kalau ada kiri kanan ni. Kalau ada kiri kanan, kita dapat, maksudnya kita boleh dapat T2. Formula kita adalah T2. T2 kuasa 2 adalah sama dengan T1 darab dengan T3. Ini jarang kamu jumpa formula ni kan. Okay. Itu kita panggil formula purata. Dia macam purata lah tapi sebab geometri. Ini maksudnya kita akan dapat kat situ 36 darab dengan 20.25. Dia dah benda yang sama juga sebenarnya. Dapat T2. Okay. Jadi T2 kita akan dapat sama dengan 27. Jadi T2 akan dapat 27. Dia dapat 27 tengah-tengah ni. Jadi kita boleh dapat R. Dia kemudian dia panjang sikit lah. Jadi R sama dengan selepas bahagi sebelum 27/36, kamu akan dapat semula dapat 3/4 sama. Okey. Dua kaedah boleh pakai kat situ. Mana-mana boleh pakai. Tapi
Yang saya cadangkan yang ni yang first. Sebab kadang-kadang kamu akan jumpa macam ni kaedah dia. Yang first ni menggunakan apa? Formula. Okey. Kita pergi dekat B. Hitung isi padu yang dikeluarkan pada sedutan ke-10. Maksudnya cari T10 terus. Ni senang. Terus masukkan A, R 10 maksudnya 9. A kita 36, R 0.75 kuasa 9. Tekan kalkulator. Kita akan tengok kita akan dapat 36 darab dengan 0.75 kuasa 9. Dapat 2.7. 2.7 cukup lah. Saya ambil 2.703. 2.7 je. Okey. Jika jumlah isi padu pada kotoran itu ialah 140. Cari bilangan sedutan yang diperlukan untuk membersihkan lantai itu. Jika isi padu kotoran itu 140. Jadi kita buat jumlah. Jadi C kita kena buat apa? SN. Okey. SN lebih besar atau sama dengan 140. Ini saya buat lebih besar atau sama dengan lah. Sebab apa? Sebab saya tak tahu sama ada tepat atau tak tepat membuat dia. Itu kalau sama dengan boleh, kena sudut lebih boleh. Sudut kurang tak habis lah. Dia perlukan untuk membersihkan lantai. Kena sudut lebih ataupun sama dengan. Kurang tak boleh. Soalan dia minta kat situ, cari bilangan sedutan, cari N. Jadi kita masukkan formula SN pula. Apa formula SN? Formula SN kita tulis dengan cara A, saya buat 2 kurungan dulu. Okey. Saya buat cara macam ni sebab apa? Yang bawah ni saya akan isi R dulu. Jadi R kita kalau 0.75, maksudnya kita kena buat 1 tolak 0.75 supaya tidak berlaku negatif. Ni bawa naik atas, 1 tolak 0.75 kuasa N. Itu je formula dia. Okey. Yang mana A kita tadi, kita boleh gantikan dengan 36. A pindah dulu. Lepas A pindah, kita pindahkan yang ini pula. Potong terus ni, ini potong terus. Potong, yang ini akan jadi 0.25. Potong. Naik atas. Jadi yang tinggal kat situ adalah, sikit je tinggal. Sambung. Yang tinggal adalah 1 tolak 0.75 kuasa N lebih besar atau sama dengan, ambil kalkulator dah boleh kira, 140 per dengan 36 darab dengan 0.25. Pecahan lebih cepat. Kita akan dapat 35 per dengan 36. Kemudian siapa pula kita pindahkan? Kita boleh pindahkan 1 pula. Ia akan jadi negatif 0.75 N. Kat situ lebih besar atau sama dengan 35 per 36 tolak 1. Kan? 35 N tolak 1. Jadi kita akan dapat jawapan negatif 1 per 36. Sampai sini kamu kena hati-hati. Sebab kita akan pindahkan negatif. Bila kita pindah negatif kali pertama sini, yang tinggal adalah 0.75 N, simbol ni akan bertukar macam tu. Jadi kita boleh ambil yang ini 1 per 36 per 0.75. Jadi kita dapat 1 per 27. Bukan, sorry. Saya tak pindah lagi 0.75. Dia akan jadi positif. 1 per 36 baru. Belum lagi. Sampai kat sini baru kita nak pindahkan 0.75. Bila kita nak pindah kat sini tak boleh. Kita kena guna log. Bila kita nak guna log, formula dia kita akan gunakan formula untuk AX sama dengan B, yang mana X sama dengan log B bahagi dengan log A. Ini formula yang kita gunakan untuk mencari kuasa. Biasanya kita akan gunakan dalam topik janjang geometri. Jadi tinggal ni N. Bila kamu N tinggal,
Bila kamu pindahkan 0.75 ke sebelah, simbol ni bertukar balik. Kenapa dia bertukar? Sebab kita dah guna log. Bila log 0.75 sifat dia negatif. Kamu ambil kalkulator, log yang kurang pada 1 sifat dia negatif. Dia seolah-olah kita pindahkan negatif. Okey? Kat situ. Jadi dia akan jadi balik kat sini log 1/36 bahagi dengan log 0.75. Ambil kalkulator, tekan. Jadi kamu akan dapat situ N lebih besar atau sama dengan 12.46. Jadi siapakah N kita? Maka N sama dengan 13. Ini dia panjang kat sini. Lepas tu markah dia 3 kat situ. Sebab apa? Soalan dia formula SN, janjang geometri, tapi dia melibatkan log. Bila kita nak cari kuasa. Kena hati-hati tapi kadang-kadang ada pelajar dia kira dia tak tukar pun simbol, tiba-tiba betul. Yang tak apa. Kan tak sengaja namanya sebab apa? Dia patutnya tukar 2 kali, sebab tu macam tak tukar juga. Tapi kena faham, bila kita bahagi negatif ataupun kita bahagikan dengan log yang kurang pada 1, simbolnya akan bertukar. Itu ada take note kat situ sikit. Okey? Soalan boleh trik kamu kat situ. Okey, soalan nombor 11 dah. Terus pergi nombor 12. Nombor 12 terus. Mana nombor 12? Sebelah. Okey, nombor 12 kan? Biasanya kalau sampai kat nombor 12 ni dah kalau kamu dapat buat semua, dah excellent dah. Maksudnya pelajar tu pelajar cemerlang lah jadi. Kan? Dia sedang membuat soalan untuk pergi ke A. Macam tu. Kan? Okey, nombor 12. Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan log 10Y log 10X situ 0,4 untuk sini negatif 80. Okey. Cari log 10Y dalam sebutan log 10X. Itu kita kena buat persamaan garis lurus. Dia blur balik nampak. Okey. Dia lama-lama dia panas. Internet jadi slow. Okey. Jadi dia blur balik ke situ. Tak apa. Persamaan garis lurus kat sini kita hanya perlu cari kecerunan dulu. Saya cari M sama dengan, kita buat formula negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi kita akan dapat kat situ, ambil kalkulator 0.4 bahagi dengan 8. Kita akan dapat kat situ 0.05. Jadi M dia adalah 0.05 kecerunan. Okey, jadi persamaan kita terus dapat, persamaan kita akan jadi log 10Y, pasti Y kita, M kita 0.05 log 10X, pintasan Y kita 0.4. 0.4. Terus dapat kat sini, campur dengan 0.4. Soalan dia nak apa? Log 10Y dalam sebutan X. Inilah jawapan dia terus. Persamaan garis lurus dia sebenarnya simple je. Okey. Soalan dia B pula. Untuk soalan B, dia minta kat sini adalah nilai Y apabila X sama dengan 4. Terus kita ganti je. Jadi kat situ log 10Y sama dengan 0.05 log 10. X dia kata 4 masuk sini. Tambah 0.4. Jadi yang ini semua ni kamu boleh ambil kalkulator tekan. Jadi kamu 0.05 log 4 campur dengan 0.4.
Okey. Dapat tu kamu terus ambil jawapan dia. Kan? Log 10Y sama dengan jawapan dia kat situ lebih kurang 0.4301. Tapi kalau nak dapat jawapan cantik, kamu teruskan aja lah. Gunakan answer je. 10 kuasa. Anti-log. Di jawapan kita akan dapat kat situ shift log. Shift log answer. Dapat jawapan kat situ Y sama dengan 2.692. Yang kerja simple je, sebab tu 2 markah. Dia ganti saja pada persamaan yang kita dah dapat. Okey? Jadi 12 soalan biasanya dia dah habis bahagian yang pertama tu kan. Kita dah masuk bahagian B, nampak? Jadi maksudnya kalau bahagian A 64 markah dah selesai. 64 markah. 64 markah tu banyak sebenarnya kan. Kalau dalam SPM dah banyak dah. Okey. Katakan paper 2 kosong. Paper 2 kosong. Jadi kamu bahagi 2, jadi markah kamu adalah 32. Tapi tak senonohlah kalau paper 2 tu kosong. Okey. Jadi untuk soalan bahagian B, dia bagi tahu situ jawab mana-mana 2 soalan sahaja. Jadi untuk bahagian B, kamu pilih yang kamu suka, bukan kamu rasa senang. Yang terbaik. Saya sebenarnya selalu bagi tahu yang kamu suka. Kadang-kadang kamu suka topik tu. Contoh macam ni. Saya suka vektor, saya buat vektor. Kan? Ada pelajar dia buka-buka tengok, cikgu ada apa ni? Topik apa ni? Ada pembezaan. Dia suka pembezaan, dia buat pembezaan. Dia suka-suka macam mana? Suka-suka hati. Kan? Macam saya suka vektor, saya buat vektor. Okey. 13 vektor. Gambar dia. Okey, tapi senangnya kalau kamu buat-buat kamu rasa susah, kamu tukarlah soalan sebab dia pilihan, tak ada masalah. Ini dia kata kat situ ada P, Q dengan R, U, S, T. Okey, diberi label dulu. Dia beri bahawa PU sama dengan 5 UR. Biar dulu. QT sama dengan 2 TR. PQ 3X boleh isi. PQ 3X. PR 2Y. Okey, PR 2Y kan. Jadi kat sini adalah 2Y kan. PR semua. Jauh sikit saya buat. PR. Jadi kita ada 2 bahagian ni. Jadi kita boleh bahagi siap-siap dah. Iaitu dia bagi PU sama dengan 5 UR. PU sama dengan 5 UR kat situ. Jadi kalau kita bahagikan dalam bentuk nisbah, kita akan dapat PU sama dengan 5 UR. Saya potong. Jadi UR kat bawah 5, 1. Maksudnya PU 5, UR 1. Ini 5, ini 1. Bila kita bahagikan, kita akan dapat ini 6 bahagian. 6 bahagian. Okey. Bila 6 bahagian maksudnya yang ini akan dapat 5/6 daripada 2Y. Yang ini akan dapat 1/6 daripada 2Y. Okey. Itu lebih kurang cerita dia. Untuk label kat situ. Ungkapkan. A1. Ungkapkan. Ungkapkan apa dia kata? QR. Vektor ni best sebab apa? Yang atas ni okey. Kan? Kalau betul A, betul lah B. Kalau salah A, salah lah B. Kalau boleh buat A, boleh buat B. Jadi QR. Tengok. Mana QR kita? QR. QR kita terus buat Q nak pergi ke R. Q nak pergi ke R. Melalui mana? P. Sebab tu dalam gambar ni saya dah isi semua dah. Dan kita dapat QP. Tukar arah. Negatif 3X. Campur dengan PR 2Y. Dapatlah 1 markah. Okey. Nombor 2. Apa dia minta nombor 2? Nombor 2 dia minta PT pula. Okey. PT maksudnya kita tengok. PT kita nak buat apa? Kita nak buat kat situ adalah. Saya ambil PT. P nak pergi ke T. P nak pergi ke T. Okey. Jalan mana kita nak lalu? Nak lalu jalan R ke jalan Q? Kita tengok ada dia bagi. Saya nampak dia ada bagi QT. Bila dia bagi QT, kita lalu jalan Q.
Kita tengok jalan yang ada, dia bagi hint. Okey. Jadi PQ kita adalah 3X campur dengan QT pula 2TR. Jadi kat sini untuk siapkan ni kita kena pergi kejap sebab tu markah dia lebih. Markah dia 2 markah. Dari 1 ni 2. Okey, yang atas 1 ni 2 markah. Sebab apa? Kena pergi cari TR dulu. Okey. Siapa TR kat sini? QT sama dengan 2TR. Okey. Kita boleh cari TR kat sini. Okey. Jadi macam mana TR? TR sama dengan nisbah sebenarnya. Nisbah. Nisbah kat sini kita ambil QT sama dengan 2TR potong TR. Jadi QT 2 TR1. QT 2 TR1. Jadi yang ni semua 3 jadi 1/3. 1/3 daripada apa? 1/3 daripada QR. TR adalah 1/3 daripada QR. Okey. Jadi kita boleh buat kat situ sama dengan 3X campur dengan 2 1/3 daripada QR. Kita dah ada QR. Negatif 3X campur 2Y. Okey. Dapat ni selesaikan. Kita akan dapat 3X. Yang ini expand akan jadi apa ni? 2 negatif 2X. Yang ini akan jadi 4/3Y. Jawapan akan jadi X campur 4/3Y untuk PT. Okey, markah dia lebih 2 markah je pun. 1 ni 2. Okey, itu soalan A. Dan saya beritahu kamu, kalau dapat A, maka dapat B. Walaupun B itu 5 markah. Dapat A, confirm dapat B. Cerita confirm ni. Betul ke cikgu? Betul. Tengok, biasanya macam tu. Biasanya. Okey. Tolak naik. Kamera dah clear, dah blur sikit. Saya besarkan lukisan. Okey, B kat situ. Tengok cerita dia. Diberi PS. Sama dengan HPT. Apa dia bagi kita tulis dulu. Markah 5. Kita nak curi markah. Dan apa dia bagi? Tuliskan kiri dan kanan. Macam dia bagi juga. PS sama dengan PU campur dengan KUQ. Itu kan? Dan kita isi dulu apa yang kita ada. Contoh yang kita ada PT ada. Isi dulu. PT adalah X campur dengan 4/3Y. Apa yang ada isi? Ini dapat 1 markah lah. Kembangkan. Dia akan jadi HX campur dengan nombor dulu 4/3HY. Vektor belakang. Itu pertama. Yang ini apa kita ada? Kita ada tak PU? Okay, ada tak UQ? Kalau ada, apa yang kita ada kita isi. Apa yang ada isi. Okay. Contoh kat sini saya dapatkan kat sini. Okey, PU. Kan? PU kat situ saya ada PU. PU berapa? 5/6 kali dengan 2Y. PU awal-awal dah tulis tadi kan. 5/6 kali dengan 2Y jadi 5/6 kali dengan 2Y untuk PU campur UQ. UQ pun kita boleh cari. K UQ pun boleh cari. UQ sama dengan UP campur PQ. UP campur dengan PQ. Okey, saya masukkan ini akan dapat 5/3 Y campur dengan K. Sekarang nak kira UP negatif 5/3 Y campur dengan PQ 3X. Okey, selesaikan. X dulu. Mana X? Mana X? 3KX. 3KX. Okey, Y kita ada 2 orang kat sini. Yang mana campur dengan kita ada 5/3 Y tolak dengan 5/3
4/3 KY. Okey, dapat macam ni, baru kita buat apa? Selesaikan 5 markah ni, bandingkan yang X dengan yang X. Keluarkan. Jadi maksudnya 3K H sama dengan 3K. Equation number 1. Okey, kemudian Y dengan Y keluarkan. 4/3 sama dengan 5 tolak 5K per 3 sebab 22/3. Okey, jadi kat sini kita boleh jadikan apa? Hilang Pak. Dapat K dulu. Ni mati tinggal 4 sama dengan 5 tolak 5K. 5K sama dengan 1, K sama dengan 1/5. Cikgu bukan 4/3 H lah. 4/3 ada H Oh lah, aduh lupa. Asyik baik tiba-tiba dapat terus. 4/3 H. Oh, ini tak boleh dapat terus lah. Terima kasih. Jadi kena buat apa? Persamaan serentak. 4/3 H tadi. Okay. Jadi 4H campur 5K sama dengan 5. Kat situ. Yang ini susun bawah ni akan dapat H tolak 3K sama dengan 1. Ni kita pindah ke sebelah. Okay. Satu pula kosong. Sorry. Pindah sini, ni satu ni persamaan, sorry. Kita terus buat persamaan serentak. Kat situ ambil kalkulator aja. Empat, 5, 5. Kemudian 1, -3, 0. Kita akan dapat H sama dengan 15/17 dan K sama dengan 5/17. Dapat Okey, cuba tengok. Boleh Okey. Satu lagi. Sempat buat satu lagi. Satu lagi sempat saya kena laju sikit. Seterusnya saya buat. Saya ambil mana soalan. Tengok. Oh, terigu. Pilih 2. Saya buat nombor 15 dah kan, 15. Mana nombor 14? Oh, trigonometri lah. Memang ramai tak pilih lah. Jangan risaulah. Kita ambil nombor 15. Sekarang satu lagi. Okey, nombor 15 kat situ. Kita tengok soalan dia. Tangent kepada lengkung Y sama dengan X kuasa 3 campur NX kuasa 2 tolak dengan 4X campur 3. Kan? Pada X sama dengan 1 adalah selari dengan, ini semua simbol-simbol pakai,
Y sama dengan 3X. Okay, bila dia kata tangent, benda penting kat sini adalah kecerunan tangent. M tangent sama dengan dy dx. Bila dia kata selari, maksudnya M tangent ni dengan M ni sama. M ni adalah sama dengan 3. Nampak? Jadi selari maksudnya kecerunan dia sama. Jadi kesimpulan kita dy dx dia sama dengan 3. Itu kesimpulan kita kat situ. Okay, jadi saya akan buat dy dx kat situ. 3x kuasa 2 dy dx. Nanti saya tulis nanti kamu tulis dulu pula. Campur dengan 2nx tolak 4. Itu masukkan x dia. X dia kata 1 masukkan. Jadi 3 campur dengan 2n tolak 4. Kita akan dapat 2n tolak 1 sama dengan bila dah masuk 1 dia terus bertukar menjadi kecerunan tangent. Samakan saja terus dengan 3, maka dapatlah kita punya nilai n kat situ. N dapat 2. Ini 3 markah. Okey. Untuk A persamaan tangent kepada lengkung itu. Jadi persamaan tangent kita terus buat B, Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan tangent. Sebab apa? Tangent adalah garis lurus. Jadi masukkan saja Y sama dengan M kita berapa? M kita tadi 3. Tambah C. Nak cari C kena ada koordinat. Tapi koordinat kita hanya ada X. Jadi kita kena dapatkan Y kat sini. Jadi Y kita lengkapkan Y kita, N dah ada. Jadi Y sama dengan X kuasa 3 campur dengan 2X kuasa 2 tolak 4X campur 3. Masukkan X1. Y akan dapat 1 campur 2 tolak 4 campur 3. 3, 6, 2. Dapat 2. Okey. Jadi kita dah dapat X berapa? X1, Y2 masuk. Jadi 2 sama dengan 3, 1 campur C. C akan dapat negatif 1. Jadi jawapan kita Y sama dengan 3X tolak 1. Ini kita panggil apa? Persamaan tangent. Dia macam persamaan garis lurus saja. Jadi topik ni pun senang. Koordinat bagi titik-titik pusingan. Koordinat ni 6 markah dah dapat. C. Titik pusingan. Titik pusingan adalah sama macam titik minimum maksimum. Formula kita adalah dy dx sama dengan kosong. Ini formula untuk titik pusingan. Titik minimum, titik maksimum, titik pegun. Semua benda yang sama kan. Jadi saya terus ambil dy dx dah ada belum? Dah. Dy dx kita dah ada. Kan? Ambil je dy dx kita tadi. Iaitu 3x kuasa 2 campur dengan n masuk. Jadi 4x. Tolak 4 sama dengan kosong. Ambil kalkulator, faktorkan. Tiga, 4, negatif 4. Kamu akan dapat x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2/3. Okey? Lengkapkanlah. Sebab dia nak titik, kena ada y lah. Masuk kat y ni tadi. Masuk kat y balik, kita akan dapat jawapan kita kat situ. X sama dengan negatif 2, masuk dekat y balik. Kat y. X kuasa 3 campur 2 X. X kuasa 2 tolak dengan 4X. Kemudian campur 3. Tujuh. (29/7) per 27. Ini dua koordinat lah.
Jawapan kita titik. Dia minta apa? Titik-titik pusingan. Jawapan kita yang pertama adalah -2/7. Yang kedua adalah 2/3 29/27. Dapat 2 markah. Lengkaplah semua markah dia. 8 dengan tadi 8, 16. Okey. Kalau dapat buat macam ni full mark 80. Dia 80. Kan? Markah penuh untuk dia masih lagi 80 markah untuk paper 1 dan 100 markah untuk paper 2. Sebab tu saya kata tadi kalau kamu dapat 30 pun dah okey sebab markah penuh dia 80 saja. Okey? Jadi lebih kurang untuk habis kita buat sebenarnya soalan untuk hari ni insya-Allah. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tarikh seterusnya. Saya pun tak tengok tarikh dia. InsyaAllah kita akan bincang kertas 2 pula. Sekali lagi. Dan saya akan ambil, biasanya saya akan ambil soalan-soalan SPP atau MRSM. Sebab dia soalan dia best kit dan tak mengarut sangat. Sebab nak ambil past year tak ada. Kamu tak ada soalan past year kamu yang pertama. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah lagi di waktu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Guru. Sama.